Kepada Profesor Dr. Awang Sarian di atas ucapan aluan yang saya fikir dalam maknanya, dan seperti mana yang disebut oleh Dr. Awang Sarian tadi, tak semestinya kita hadir hari ini atas respon saja sebenarnya. Ianya perlu konsisten. Maknanya lepas ni bukan hanya kerana atas sebab politik atau sentimen kita hadir, dan soal perjuangan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, penentangan terhadap PPSMI, penentangan terhadap dua language program, kita konsisten. Tanpa mengira siapa juga yang memerintah, tanpa mengira siapa juga yang berucap. Akhirnya perjuangan kita bukan berlandaskan kepada politik, tapi berdasarkan kepada perjuangan yang jitu dan tulen. Bahawasanya dalam soal mengkaji asal-usul Melayu, kita mengkaji atas dasar kita mahu tahu dan mahukan ilmu. Sedang hadirin yang saya kasih sekalian, kalau boleh sebelum saya jemput Saudara Faisal untuk berucap, saya kebetulan semalam saya ada terbaca satu buku tulisan Prof. Awang juga, Asas Falsafah dan Pemikiran Melayu Berteraskan Islam. Saya rasa menarik juga, penerbitan bersama oleh Abim tidak lama dulu. Menarik juga untuk dibaca kerana ada macam-macam perkara tentang Melayu juga dalam ini. Kalau boleh saya kongsikan dalam satu tulisan berkenaan falsafah dan logika dalam puisi Melayu. Ini Prof. Awang ada sebut tentang syair perahu, syair nukilan Hamzah Fansuri, tapi saya tak mahu bersyait lah, nanti ramai yang merungut suara tak sedap. Tapi saya bacakan sedikit. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat juga kekal diammu. Ini saya fikir antara keindahan bahasa Melayu, syairnya, falsafahnya, yang paling penting ialah dalam tamadun-tamadun awal Melayu dan perjuangan awal kaum dan bangsa Melayu, kita menerajui dalam hal pembuatan senjata, dalam pembuatan perahu, bahtera dan sebagainya. Inilah yang perlu kita kaji, kejuruteraan dan kebijaksanaan pejuang-pejuang silam kita. Tanpa membuang masa, saya jemput Saudara Muhammad Faisal Abdul Aziz, Setiausaha Agung Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, untuk menyampaikan ucapan beliau. Sekali lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas, saya nak curi masa Puan Zahra. Yang saya mulakan, Puan Zahra Sulaiman merangkap pembicara dan penulis buku yang akan dibicara pada pagi ini. Bila mana kita sebarkan WhatsApp tentang Puan Zahra ni, orang tanya kan, ini Siti Zahra ke siapa kan? Sebenarnya bukanlah, tapi bila merupakan Puan Zahra Sulaiman, penulis buku yang akan dibicarakan pada pagi ini. Yang saya mulakan, Prof. Awang Sarian, tuan rumah Istaq, dan juga seluruh sahabat-sahabat Tan Sri, mungkin Datuk Sri, Datin, dan juga seluruh warga yang mahukan ilmu pada pagi ini. Baik, sebenarnya wacana yang dianjurkan oleh ABIM dengan kerjasama Istaq ialah merupakan salah satu daripada siri kemerdekaan. Memandangkan mungkin kita tahu ataupun tidak, hari ini kita sudah pun masuk dalam fasa 2 Ogos 2018 dan bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Dan selain daripada siri kemerdekaan, yang paling penting ialah ini adalah merupakan satu disiplin yang ABIM amalkan ketika mana kita ingin melakukan sesuatu dalam istilah dengan izin counter dengan beberapa tohmahan-tohmahan, iaitu kita counter dengan budaya ilmu, disiplin ilmu, perdebatan, dialog dan sebagainya. Jadi berbalik kepada isu-isu yang kontroversi pada hari ini, yang saya ingat bukan hanya KULA, bukan hanya pada hari ini. Saya ingat isu ini sudah pun berlangsung mungkin puluhan tahun yang lalu pun. Sudah pun ada kelompok-kelompok tertentu yang mahu berbicarakan, yang sudah pun mahu bicarakan tentang persoalan-persoalan untuk melawan naratif tentang Melayu dan sebagainya. Dan apa yang perlu kita buat ialah kita patahkan hujah tu dengan hujah. Bukan dengan emosi, bukan dengan hanya emosi lah. Sebab kita yakin bahawa mana-mana hujah, mana-mana kata-kata hanya boleh dimatikan dengan hujah. Jadi kita matikan terus hujah tersebut dengan hujah yang kita bawa berdasarkan kepada asas budaya ilmu yang penting. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan rumah Istaq dan juga pembicara kita lah Puan Zahra Sulaiman. InsyaAllah jangan ketinggalan untuk dapatkan buku. Tuan penulis pun ada, nak kata-kata semangat pun boleh, nak tanda tangan pun boleh dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita nak pastikan buku tu habislah dijual pada pagi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Saudara Faisal. Inilah antara yang ABIM perjuangkan, tuan-tuan, penyeimbangan antara budaya ilmu dan juga aktivisme dan juga intelektualisme, insya-Allah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita akan mendengar sebentar lagi syarahan daripada yang kita raikan, yang berbahagia Puan Zahra Sulaiman, pengkaji, penyelidik sejarah Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia.
IAAM. Kena sebut betul-betul sikit, takut tersasul. Tapi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya mohon tuan-tuan untuk sebarkan apa program kita hari ini. Sekurangnya kongsilah gambar, kongsilah video, kerana dengan kita berkongsi budaya ilmu inilah masyarakat akan memandang tinggi pada kita. Jangan kita hanya pandang pada retorika saja, kita angkat budaya ilmu tuan-tuan, kita angkat umat kita dengan ilmu dan kebijaksanaan insya-Allah. Kerana itulah ABIM dalam soal isu kontroversi, ABIM mengeluarkan kenyataan dan artikel. Sama juga saudara Faisal dalam isu sentimen baru-baru ini tentang soal bangsa Melayu ini, beliau juga menulis artikel dan alhamdulillah banyak perkongsian daripada orang ramai. Dan tanpa buang masa, saya jemput Puan Zahra Sulaiman untuk menyampaikan bicara beliau pada hari ini yang kita nanti-nantikan. Saya berikan tepukan gemuruh buat Puan Zahra, insya-Allah dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa banyak lagi di luar tu, kalau boleh masuk. Ramai lagi kat luar ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli sabi ajmain. Alhamdulillah kita dapat hadir bersama di hari ini. Yang berhormat Datuk Profesor Awang Serian, yang mengatur majlis hari ini ABIM, tapi Presiden ABIM tidak dapat hadir ya. Katanya ada mesyuarat tergempar. Kepada Setiausaha Agung ABIM Tan Sri Abu Shah, jemputan-jemputan kehormat, tuan-puan, pada hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bincangkan hari ini ada 3 isu ya, yang sebenarnya. Nombor 1, isu yang dah berjalan lama selama berpuluh tahun, mengenai kita masih lagi dianggap pendatang. Nombor 2, isu since tak lama lagi Hari Merdeka. Jadi saya masukkan sekali ada sejarah on di sebalik apa yang terjadi semasa kita dapat kemerdekaan ya, ataupun sebelum kita dapat kemerdekaan. Dan yang final sekali adalah kehebatan moyang Melayu ya. Jadi saya tanpa lengah lagi, saya pasal kita punya masa agak pendek, saya teruskan dengan secara ringkas actually, walaupun dalam 2 jam secara ringkas, sebab selalu ceramah saya makan masa 3 jam. Jadi ini buku yang kami buat ya, selama 7 tahun kajian dan penyelidikan ya. Kenapa kami makan masa lama adalah kerana amat sukar untuk membuat cross reference sama di antara semua kajian-kajian di seluruh dunia mengenai asal-usul bangsa dunia ya. Macam mana kita dapat tahu asal-usul bangsa sesuatu di dalam dunia ini adalah kerana banyak negara-negara di dunia yang mengatakan mereka lebih tamadun, mereka lebih awal, dan mereka adalah daripada keturunan ini macam-macam apa orang kata andaian dibuat. Jadi Amerika telah membuat suatu konsortium dinamakan HUGO ya, Human Genome Organization, di mana mereka membuat kajian genom manusia supaya dapat mencari jawapan kepada bangsa-bangsa dunia, dan antara lainnya itulah ya. Dan kajian ini memakan belanja sebanyak 3 bilion US dan dihadiri oleh beberapa universiti seluruh dunia. Saya rasa dalam 87 universiti kalau tak silap saya. Dan hasil kajian selepas 10 tahun ya, mereka dapati apa yang terjadi adalah semua bangsa ni berpunca dari satu punca sahaja ya. Maknanya apa yang ditulis dalam Al-Quran sinonim dengan apa yang ditemui oleh kajian sains ya.
Antara sebab kami membuat kajian ini antara lain adalah kerana buku ya, yang saya ada gambar dia di situ, dan buku dia ada di sini ya, Contesting Millennials oleh Universiti Singapura, yang ditulis oleh Timothy P. Burnett. Dia mengatakan macam mana kajian pun kita buat ke atas Melayu ini, ia masih boleh disanggah. Maknanya mereka telah ada satu conclusion, tak hendak mengiktiraf bangsa Melayu ni ada ya. Jadi oleh kerana itu kami buat dia punya kajian itu komprehensif sampai tidak boleh disanggah. Jadi kajian ini adalah berdasarkan kajian sains, berdasarkan DNA. Jadi kita bolehlah sifatkan ini sebagai kajian diiktiraf dunia ya. Kami bukukan kajian ini untuk melestari segala kajian yang dibuat supaya dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat bangsa Melayu sehingga ke cucu cicit ya, dan juga bangsa-bangsa lain. Jadi saya tak berapa nampak pada sini sebenarnya, tapi saya cakap je lah ya. Boleh tak agaknya bawa saya punya PC tu kemari? Okey, tak apa, saya teruskan. Saya teruskan, tak apa, tak apa. Tak apa, saya lancar, saya punya ni. Tak payah. I prefer to stand. Okey, sebenarnya selepas genom manusia, selepas Hugo mendapat selepas Hugo mendapat hasil daripada kajiannya, Amerika dan juga Britain ya, masa itu Tony Blair bersama Clinton ya, dia tidak patentkan apa yang telah dikaji. Dia biarkan semua universiti di seluruh dunia untuk membuat kajian urutan. Maknanya kajian itu berterusan ya. Jadi kajian urutan yang dibuat di Malaysia ini adalah daripada Universiti Sains Pulau Pinang dan juga UKM di Bangi, UiTM pun ada buat kajian urutan tentang asal-usul manusia, asal-usul bangsa Melayu ni ya. Jadi apa yang ditulis saya sudah sebut tadi, apa yang ditulis dalam Al-Quran sinonim dengan apa yang ditemui oleh sains ya. Di sini kita boleh lihat banyak ya orang-orang orang Melayu di Malaysia especially mengatakan mereka ini bukan daripada sini, mereka daripada Sabah lah, daripada Sarawak lah, daripada Sumatera lah, macam-macam ya. Sebenarnya semua Melayu berasal usul daripada Semenanjung Tanah Melayu, lepas itu disperse ya, bertebar ke tempat-tempat kepulauan di Nusantara. Nanti saya sampai ke situ. Di sini adalah kalau kita lihat ya, saya tak tahu sampai ke tidak, DNA yang paling tua sekali adalah di sini ya, di Djibouti itu, di hujung tanduk Afrika, dan juga di Saudi. Itu adalah DNA yang paling tua sekali. Dan kalau kita lihat hari ini kajian menunjukkan bangsa Melayu mempunyai DNA yang kedua tertua ya, berbanding dengan bangsa lain. Jadi kenapa India tidak tua dahulu daripada kita? Ada sebabnya, nanti saya tunjukkan kenapa India muda sikit daripada kita dan China juga jauh lebih muda daripada bangsa Melayu ya. Kalau kita di sini di benua Sunda, saya namakan benua ini benua Sunda sebabnya ia masih lagi satu benua zaman itu, di mana Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo adalah satu benua, tidak terpisah seperti hari ini yang kita panggil Asia Tenggara ya. Ia apa yang menjadikan Asia Tenggara sekarang ini adalah kerana ini negeri kita dulu sebenarnya ya, satu benua ya. Itu sebab evolusi dalam benua ini selama 35,000 tahun in situ. In situ maknanya tidak bergerak ya, tidak bergerak, menjadikan Melayu ini teras ya. Teras, dan kalau selama 35,000 tahun kita boleh imagine ya berapa lama evolusi ulangan antara kaum-kaum kat sini ya. Jadi kita boleh katakan Champa itu Melayu, Mon kat hujung Burma itu Melayu, Siam itu Melayu,
sampailah ke bawah ni Jawa, Makassar dan Filipina. DNA dia almost serupa. Macam orang Melayu di Kelantan dengan orang Jawa, dia punya DNA dia setindan. Setindan maknanya sama ya. Jadi orang Jawa kata dia ni bukan Melayu, sebenarnya dia lagi Melayu. Ya. Jadi nanti saya sampai ke situ. Di sini apa yang telah saya sebut tadi, semua penghijrahan adalah daripada Timur Tengah. Ini adalah moyang kita ya. Apa yang ditulis dalam Al-Quran sebenarnya semua manusia dibuatkan dengan tanah liat yang hitam. Hari ini apabila dikaji oleh sains memang benar ya. Baru lagi ya dalam masa 15 tahun ini sains mendapat rumusan ya. Apa yang ada di dalam daging, darah daging kita tu ada komponen yang menyerupai tanah liat, yang menyerap air di dalam badan kita. Ya, sebabnya dalam Al-Quran ada kata manusia dijadikan dengan air ya, 80% air. Jadi macam mana badan kita nak memegang air itu sebanyak tu ya? 80% badan kita ni air. Jadi itulah dia yang apa ditulis dalam Al-Quran, apa yang diberitahu oleh Allah, yang manusia dijadikan oleh tanah liat. Tapi sekarang ni baru sains mendapati tanah liat itu ada memain peranan di dalam badan kita ya. Komponen yang menyerupai tanah liat. Dan moyang kita inilah dia, orang Afrika yang berwarna hitam. Ya. Dan apa yang menjadikan kita warna yang berbeza-beza adalah keadaan geografi di mana kita tinggal. Ya. Jadi warna kulit kita bertukar berkala di mana kita tinggal, di tempat panas, di suhu yang lebih sejuk dan seterusnya ya. Dan kalau kita mempercayai anak cucu cicit kita melalui DNA almost 99% tepat ya. Sekarang ini melalui mtDNA ya, yang kita panggil mitochondria DNA, di mana kita mengetahui kita punya moyang ya. Kita boleh mengetahui kita punya moyang agak tepat juga ya. Jadi hari ini kita boleh mengetahui siapa moyang kita, di mana asal usul kita ya. Dan apa yang ditulis dalam Al-Quran, kejadian Allah dalam berbentuk pasangan ya. Hari ini kajian sains juga menemui dalam badan kita pun berbentuk pasangan ya. Kalau kita lihat di sini yang kita panggil mitochondria DNA tadi, semua dalam berbentuk pasangan ya. Maknanya apa yang ditulis dalam Al-Quran, masa dulu orang tak tahu, hari ini baru tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Yasin ayat 36, yang Tuhan mengatakan kejadian semua berbentuk dalam pasangan, dan juga apa yang kita tidak mengetahui. Apa yang kita tidak mengetahui hari ini baru kita tahu yang apa di dalam badan kita pun adalah dalam berbentuk pasangan ya, yang kita namakan tadi mitochondria DNA ya. Ini adalah tebaran ya, tebaran bangsa-bangsa Melayu. Dulu kita ingat Melayu ni di sini ya, di Semenanjung, tapi kita lihat hari ini melalui kajian sains ya dan DNA, Melayu berada di Madagaskar, di New Zealand. Orang asli ya, orang asli di New Zealand ni adalah orang Melayu. Di Hawaii ni orang asli dia orang Melayu. Tonga, Samoa ya, dekat sini ya, kepulauan Polinesia ni, Filipin, Borneo ni semua adalah termasuk Champa ya, dan selatan Burma adalah orang Melayu. Ya, selatan Burma itu kita panggil orang Mon ya. Orang Mon itu adalah orang Melayu. Jadi orang Melayu ni tersebar luas ya, tersebar luas dan berjumlah lebih kurang dalam 400 juta hari ini ya. Agak ramai ya orang Melayu. Jadi bila orang menuduh kita ni pendatang, kalau kita lihat daripada sini, walaupun kita pergi mana-mana di dalam ni, kita boleh katakan kita balik kampung saja. Kita bukan pendatang ya. Balik kampung saja. Nama negeri kita pun Semenanjung Tanah Melayu ya. Jadi sah-sah ini Tanah Melayu. Jadi tak boleh dipertikaikan. Bila ditukar nama kepada Malaysia, Malay itu Melayu, Sia itu kepulauan. Jadi maknanya kepulauan Melayu. Itu pun tidak boleh disanggah lagi oleh bangsa apa pun, yang tempat ni memang tempat kita, tanah ranah moyang kita ya. Apa yang terjadi ya sebelum kita punya benua tadi terpisah adalah letupan gunung berapi Toba yang 4,000 kali ganda
besarnya dengan gunung berapi yang terbesar ni. Dan kalau kita lihat di sini ya, dia punya efek dia sampai ke India. Tadi kita sebut kenapa orang India muda sikit pada kita adalah efek daripada Gunung Toba ya. Apabila Gunung Toba meletup, dia punya asid, dia punya bahan-bahan nuklear dia bertabur sampai ke India ya, menjadikan bangsa di India tu pupus dan repopulate balik oleh orang daripada Iran, Iraq dan daripada Burma. Jadi kita boleh lihat ya, sebelah atas ni orang dia berbangsa kulit putih sebabnya daripada Iran, Iraq. Yang di bawah ni berkulit gelap kerana daripada sini balik dan juga daripada efek daripada gunung berapi itu ya. Jadi daripada benua yang kita lihat hari ni dulu, hari ni menjadi macam ni. Yang I reckon banjir besar yang terakhir adalah banjir Nabi Nuh yang menjadikan macam ni ya. Dan lepas tu ada lagi banjir-banjir dan tsunami kecil. Dan masih lagi kalau kita lihat hari ini di Selat Melaka tu dia punya kedalaman Selat Melaka dan juga Laut Jawa di sini adalah cetek ya. Lebih kurang baru 30 meter. Itu sebab semasa AirAsia jatuh hari tu di Pulau Jawa ni, di Laut Jawa ni, dalam masa 2 hari semua mayat dapat dia bawa ke atas because dia cetek. Kalau nak ikutkan hari ini, oleh kerana banyak kali sangat gempa bumi dan juga tsunami, kita lihat sekarang ni Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera dah rapat kembali ya. Jadi hari ini kalau kapal nak lalu di Selat Melaka, dia kena betul-betul ambil center supaya tidak terantuk dengan dasar laut. Ya. Jadi kita kalau nak ikutkan sekarang ini, kita mungkin berbalik kepada zaman batu balik ya. Daripada kalau kita lihat pada kajian cuaca pun hari ini, kita boleh lihat. Jadi berterusan daripada yang tadi tu, daripada efek tsunami semua tadi, orang Melayu, bukan orang Melayu ya, orang daripada sini menyebar ke tempat yang banyak tadi ya, Madagaskar and all those things ya. Dan orang di negeri China ni sebenarnya adalah daripada utara Champa dan daripada utara Filipina ribuan tahun dahulu. Bezanya antara bangsa Melayu dan bangsa Cina, dia punya perbandingan DNA dia, Melayu 63,000 tahun, Cina baru 45,000 tahun. Maknanya antara kita dan bangsa Cina 20,000 tahun berpisah ya. Maknanya mereka lebih muda dan kita adalah lebih tua daripada bangsa Cina. Itu menunjukkan kita mendahului dalam ketemadunan di dalam apa jua pun ya. Nanti saya sebutkan lagi macam mana kita lebih awal dalam macam-macam ciptaan yang sebenarnya. Jadi ini adalah macam mana bangsa terbentuk. Dalam Quran disebut, kalau kita lihat surah Al-Baqarah ya, ayat 213, Allah menjadikan manusia itu satu bangsa. Ya, jadi apa menjadikan kita terpisah-pisah adalah kerana daripada sejak zaman Nabi Adam pun dah ditunjukkan. Ya, apabila manusia telah ramai, banyak yang tidak dipersetujui. Ya, banyak perselisihan faham, terjadilah kabilah-kabilah dan juga perpecahan itu menjadikan bangsa-bangsa di seluruh dunia ini ya. Dan sesuatu bangsa itu terbentuk melalui evolusi berpuluh ribu tahun, dan bukannya dalam sekelip mata kita boleh mengatakan bangsa itu satu bangsa. Bangsa yang diiktiraf dunia dahulu adalah 5, sekarang ni 6 ya. Dan Melayu menjadi bangsa yang kedua yang diiktiraf. Jadi kalau kita sebut bangsa Malaysia tu, saya rasa agak tidak tepat dan tidak wajar, because untuk menjadikan suatu bangsa tu, saya rasanya kita kena berdasarkan DNA ya. Ini adalah macam mana bangsa terbentuk daripada kita boleh katakan daripada semenanjung Djibouti tadi dan juga Timur Tengah, Saudi Arabia sampai kemari. Ya, sampai ke Champa dulu, kita boleh lihat orang yang kat sini agak lebih tua, tapi tak jauh berbeza daripada yang di bawah ini. Yang yang ditentukan oleh sains pakar genetik. Bangsa yang mula-mula sampai kemari adalah bangsa yang
ketinggiannya tak tinggi ya, rendah. Jadi orang yang pertama sekali sampai kemari adalah Semang dan Senoi. Semang dan Senoi adalah antara DNA yang tertua, yang kita panggil mtDNA yang tertua. Dan Semang dan Senoi ini dia berevolusi ya kat sini ya, pulang balik. Pada zaman itu rasanya hutan tidak berapa tebal ya. Dan kalau kita lihat, saya nak kedepankan sikit. Kalau kita lihat ya, Semang dan Senoi ini, dia berpecah kepada komposit aslian yang lain. Mahmeri, Lanoh, apa semua. Ini adalah muda sikit. Yang bawah ni adalah Iban, Dayak, Bidoanda, semua ni kat sini. Yang kat sini kita. Maknanya kita punya moyang yang terdekat kat situ adalah Jakun kalau kita lihat ya. Jakun, Dayak semua tu. Di sekolah dulu kalau kita sebut awak Jakun, kita Jakun, semua sebenarnya kita hari ni semua Jakun ya. Jakun tu adalah moyang kita yang terdekat kat sini. Jadi sini kita, ini orang Arab dahulu ya, yang kita panggil orang Aryan ya. Orang Aryan yang datang bersemenda dengan bangsa Melayu ya. Ini saya letakkan dalam masa 6,000 tahun dahulu. Yang sini ialah masa tu orang-orang Arab memanggil kita Bani Jawi ya. Apabila ada semendaan dengan orang Timur Tengah, kemudian dipanggil Bani Jawi kat sini. Saya garis kat sini sebagai daripada sini ke atas Melayu asli ataupun Melayu jati ataupun Melayu teras. Kita panggil sini, ada juga orang bahasa buku yang dipanggil Melayu sungguh ya. Sesungguh-sungguhnya memang Melayu. Melayu sungguh lah situ ya kita sebut. Jadi yang kat bawah ni yang masuk Melayu ataupun kacukan Melayu adalah daripada Arab, Cina, India, Portugis dan sebagainya. Mereka adalah Melayu juga seadanya ya. Tinggal lagi dia punya mtDNA itu telah berlaku banyak kecairan. Jadi kalau sini kalau kita sifatkan sebagai 63,000 tahun umur mtDNA, dia bila turun ke bawah ni makin berkurangan lah ya. Di sini kajian dibuat oleh Vincent Macaulay. Kalau kat sini ni Semang dan Senoi yang berwarna hitam ni membenihkan, menghasilkan berbagai bangsa ya di benua Sunda ni. Ini kajian dibuat Macaulay ni adalah tahun 2004 ya. Dan yang hijau ni, ini saya pinjam gambar ni ya daripada Hugo. Tapi saya minta jangan ambil gambar ni sebab ini adalah what they call copyright ya. Yang hijau ni Melayu. Maknanya Melayu ni tidak bercampur dengan siapa-siapa pun. Aslinya asli betul. Ya. Yang lainnya ada minjam kita punya DNA sikit. Jadi janganlah sebut kita ni sebagai pendatang sebab kita ni yang membenihkan bangsa-bangsa asing. Yang sebenarnya ya. Saya kena ke depan sikit sebab banyak saya punya apa ni. Ni penjelasan bangsa ni saya dah buat ya. Ni saya buat apa yang saya kaji di zoo negara ya. Kalau kita lihat ya, burung-burung tu semua warna putih. Tapi bila dia balik lepas dia pergi cari makan, dia balik dia tahu cari balik saudara mara dia. Daripada mana tahu? Daripada dia punya, you can see dia punya sayap. Yang ni colour hitam, colour kuning, bawah ni yang tengah ni tak silap colour kelabu. Macam mana dia boleh cari balik saudara mara dia adalah daripada naluri dia. Sama juga macam manusia-manusia di dunia ini. Apa yang menjadikan sesuatu bangsa itu suatu bangsa adalah naluri dia sama. Walaupun macam kita ni banyak beraduh, different party ya, different suku kaum lah. Tapi sebenarnya kalau ada berperang, kita akan bersatu. Itu maknanya naluri ya. Sama juga dengan burung. Bila dia bergaduh antara satu sama lain, dia jadi sepakat. Jadi saya tengok tu dia macam tu perangai dia masa saya kaji di zoo negara ya. Saya kedepankan sikit. Ini apabila dunia memanas ya. Dunia memanas, manusia bertebar. Jadi yang naik atas ni jadi bangsa Cina, naik atas ni lagi Mongolia. Yang kat bawah ni turun sampai ke bangsa Red Indian. Dan South America ni yang paling muda sekali. Kalau sini 63,000 tahun, ujung South America ni umur DNA mereka baru 10,000 tahun ya. Ataupun 8,000 tahun. Maknanya dia baru sahaja berpindah, migrate kemari. Baru. And ada orang sebut ya, ada pakar genetik sebut bangsa Red Indian kat sini ada 15% darah Melayu ya. Dia yang Melayu. Jadi kalau kita tengok lagi kat sini, macam mana banjir terjadi adalah sebab ini adalah lilitan gunung berapi. Ini yang memecahkan benua-benua kepada kepulauan ya.
Dan maka terjadilah perhijrahan manusia. Dan di benua Sunda ini juga disebut sebagai Atlantik, The Atlantis dahulu ya. Jadi hari ini baru ditemui di utara Filipina dan selatan Jepun tu satu lagi piramid yang lebih tua pada piramid di Mesir ya. Kalau kita tengok tangga dia pun tinggi, maknanya orang dulu probably lebih tinggi pada kita. Ya, tangga dia tu nak panjat susah ya. Dan piramid dia lebih besar daripada piramid di Mesir ya. Dan kalau kita tengok tulisan dia ni, cuneiform ni, seakan-akan yang ditulis di Mesir, yang bahan-bahan lain ya, artifak lain yang dijumpai adalah keris dan dama ataupun what do you call, pinggan mangkuk tu ya. Yang kita lihat sini kawasan ni besar ya, dan ini adalah ukiran macam orang dan juga ada kubur-kubur di situ ya. Itu terletak betul-betul di dasar laut sebagai agaknya Tuhan nak tunjukkan kepada kita ada apa orang kata tamadun ya yang paling tua. Ini 10 tahun ya. 10,000 tahun umur dia. Yang di Mesir tu 5,000 tahun, ini 10,000 tahun. Ya, dan pakar-pakar kaji sains masih lagi mengkaji dia punya batu-bata sini, dan kajian itu belum lagi dipublish ya. Jadi gambar ni pun tidak boleh dikeluarkan sebab ia belum jurnal dia pun belum keluar lagi ya. Ini saya sebut tadi apa yang ditulis dalam Al-Quran dan hadis sinonim dengan apa yang ditemui oleh sains ya. Di sini saya ada tulis sikit gambar, lukis sikit gambar di mana kalau kita lihat ya, yang pergi berhijrah ke timur adalah daripada juraian Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim daripada keturunan Keturah. Kalau kita lihat kat sini, yang pergi berhijrah ke timur ya. Dalam buku saya saya tulis lebih detail lagi cerita dia. Dan di sini adalah Ur ni adalah perkampungan Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat ni, ini gambar saya buat sendiri. Di Ur ni, lepas tu dia berhijrah pergi ke Palestin kat sini ya. Dan kita lihat daripada sinilah bersurainya bangsa-bangsa. Kalau kita lihat keturunan Nabi Ibrahim tu ya, yang bukan keturunan, daripada Nabi Nuh, daripada Nabi Nuh, anak Nabi Nuh yang berkulit hitam pergi ke Afrika ya, yang Yafith pergi ke Eropah, yang Sem ni yang banyak menjadi nabi dan rasul dan berpindah ke timur ya. Ada saya tulis dengan lebih detail di dalam buku saya. Ini apa yang kita lihat ya, kita ketahui banyak dalam buku-buku sejarah yang mengatakan bangsa Aryan berhijrah daripada Kemboja. Kemboja ni adalah satu provinsi di utara Iran ya. Iran, Iraq tu, sebelah utara tu. Bila mereka pindah ke Cambodia hari ini ya, dia bawa nama tu sekali, Kemboja. Jadi Kemboja tu adalah nostalgia daripada Kemboja di Iran, Iraq. Jadi sinilah bermulanya orang-orang Aryan ataupun orang-orang Arab bersemenda dengan aslian Melayu di sini. Jadi kalau kita lihat bahasa-bahasa semasa itu jugalah bahasa-bahasa Aryan yang dinamakan hari ini sebagai bahasa Sanskrit. Ya, diserap ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Sanskrit bukanlah bahasa India, banyak orang silap faham. Sebenarnya bahasa India menyerap bahasa Sanskrit Arab. Dia mencedok, meminjam. Ya, oleh kerana India banyak menulis buku tentang Sanskrit, di sebelah sini, di sebelah semenanjung tanah Melayu, ingat Sanskrit itu kepunyaan India. Saya dah terangkan dalam buku saya, Sanskrit itu adalah bahasa Aryan, bahasa Timur Tengah, bahasa Finosia semasa zaman dahulu ya. Jadi bahasa antara perkataan yang kita gunakan hari ini yang bahasa Aryan itu adalah mukadimah, syurga, Perdana Menteri, iman, banyak ya. Banyak, beratus yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun tidak kurang banyaknya ya. Antaranya besi. Besi itu adalah bahasa antarabangsa sebenarnya. Itu bahasa Melayu tulen. Ya, besi, tembaga itu semua bahasa Melayu. Ibu, emak bahasa Melayu. Madu itu bahasa Melayu, ya. Jadi orang India
pinjam pula kita punya, cedok masukkan pula ke bahasa dia. Ya. Bahasa India tak ada dalam bahasa Melayu. Ya. Bahasa Melayu banyak mengambil bahasa Arab, iaitu bahasa Aryan. Aryan tu adalah bahasa tua orang Arab. Yang kita sebut Sanskrit tadi. Ya. Jadi nanti saya sampai ke situ. Jadi maknanya kalau orang India yang bawa bahasa Sanskrit tu kemari, kita dah bercakap bahasa India dah hari ini. Ya, tapi oleh kerana yang bawa bahasa Sanskrit itu lebih dahulu daripada bangsa India, itu sebab kita berbahasa bahasa Sanskrit hari ini. Ya. Ini adalah tulisan Finusia. Kalau kita lihat di sini ya. Umur tulisan ni 3,600 tahun. Dan ini adalah tulisan bahasa Melayu, tulisan rejang yang kita panggil. Mirip serupa. Maknanya dan maksudnya, tulisan Melayu ni lebih tua daripada tulisan India. Tapi apa yang kita belajar di sekolah hari ini, kononnya India yang dahulu dalam semua. Tamadun lah, tulisan lah, dia punya. Tapi tidak, sebenarnya kita yang dulu. Tulisan ke kita dulu, tamadun kita dulu. Ya, itu pasal kita punya tulisan ni seakan dia. Kalau kita lihat tulisan India dan tulisan Cina jauh berbeza daripada tulisan Arab ataupun tulisan Finusia pada zaman itu. Dan kalau kita lihat di sini bunyi bahasa Aryan tu ataupun bahasa Finusia ni dia alif beta. Kalau kita lihat rejang ni pun sama juga, bunyi dia alif beta juga. Ya, ada kesamaan. Di sini adalah bangsa-bangsa dunia yang diiktiraf dunia ya. Dahulunya kita belajar di sekolah ada 5 sahaja. Hari ini kita tahu Melayu yang nombor 2. Ya, oleh kerana DNA dia yang kedua tertua. Dulu bangsa Melayu diletakkan di bawah Mongolia. Tapi sebenarnya Mongolia adalah pecahan daripada kita. Jadi kitalah yang utama ya. Mongolia ni turun ke bawah. Ya. Jadi di situ pun kita boleh takrifkan kita punya bangsa ni yang tertua dan bukanlah bangsa-bangsa pendatang ya. Kita ni bangsa asli dan bangsa yang bertamadun lebih awal daripada bangsa lain ya. Kalau kita tengok ya, kehebatan moyang Melayu nombor 1 di dalam alam maritim. Saya rasanya di sini saya yang pertama membuat yang menjumpai satu ensiklopedia Cina ya. Di zaman Song ya. Dia mengatakan menempah kapal di benua Melayu 200 biji. Cina menempah kapal dengan orang Melayu 200 biji kapal besar-besar. Kapal besar-besar yang sepanjang antara 100 hingga 200 meter panjang dia. Yang boleh isi antara 700 hingga 1,000 orang. Ya, kita adalah yang pertama sekali meneroka laut samudera yang besar-besar. Kita yang sampai dulu ke benua lain seperti Rom, Timur Tengah ya. Yang lain tu kalau kita lihat ya, ini adalah kapal kita 8 kali lebih besar daripada kapal terbesar Portugis. Tinggal lagi kapal kita ini adalah kapal dagang. Kita buat kapal besar-besar dulu adalah untuk berdagang. Melayu dahulu, moyang kita dahulu dia suka berdagang. Ya, dia merentas dunia, benua untuk berdagang. Itu sebab kita lihat Melayu ni yang paling banyak sekali menyebar. Antara bangsa yang paling banyak sekali, bukan antara bangsa. Bangsa yang paling ramai sekali menyebar di seluruh dunia adalah bangsa Melayu. Tadi saya dah tunjukkan gambar daripada awal tadi ya. Jadi kalau kita lihat sini banyak tulisan oleh sejarawan Portugis, oleh Pirates yang mengatakan bila kapal kita berlabuh di Canton, China, kita diarahkan untuk berlabuh jauh sikit daripada pantai oleh kerana satu kapal kita boleh rosakkan 20 kapal Cina. Ombak dia itu daripada kapal kita itu besar sangat, boleh rosak kapal lain. Jadi itu kita sepatutnya hari ini orang Melayu yang tak mengaku Melayu itu sepatutnya berbangga. Ya. Moyang kita adalah suatu moyang yang hebat. Ya, meneroka atau mencipta yang terunggul di dalam dunia. Ya, dalam alam maritim. Lepas tu kita boleh lihat lagi ya. Ini kapal yang kita panggil polis antarabangsa yang menjaga Selat Melaka dan laut Jawa dan juga laut dulu kita panggil Laut Champa, hari ini ditukar kepada Laut Cina Selatan. Memang tak ada kewajaran kenapa ditukar kepada Laut Cina Selatan, sebabnya dahulu itu adalah tanah yang kita panggil pentas Sunda. Yang dia mengaku tanah dia hari ini adalah pentas Sunda, tanah Melayu. Ya.
Itu sebab kami pun akan buat satu seminar ya. Kita nak buang balik nama Laut Cina Selatan tu, ditukar balik kepada pentas Sunda ya. Sebabnya itu memang tanah kita sampai ke situ dulu ya. Kalau kita lihat tadi gambar saya dah tunjuk masa awal tadi, benua Sunda itu sampai melekat dengan Filipin. Dia punya besar tu. Jadi Laut Cina Selatan tu adalah diberi nama oleh penjajah Portugis masa itu, baru saja ditukar. Sebelum selepas Laut Champa tu ditukar oleh Perancis semasa dia menjajah Vietnam, ditukarnya nama laut tu ke Laut Cina Selatan. Sebenarnya dulu adalah pentas Sunda, lepas itu ditukar kepada Laut Champa. Saya masih ada lagi buku sejarah saya yang menulis di dalam peta tu, Laut Champa tu di situ tu ya. Tapi apabila China menceroboh Champa, ditukarnya Champa tu kepada nama Vietnam. Vietnam tu adalah bangsa Cina ya. Daripada Fujian ya. Dia berpindah ke situ dan menceroboh Champa. Daripada berjuta-juta manusia bangsa Melayu di situ, tinggallah sampai 45,000 semasa itu ya. Penindasan selama lebih 1,000 tahun ya, sehingga pupus ya bangsa Melayu di Champa, dan ia merebak pula ke Kemboja. Kemboja masa itu kita panggil Kemboja, dan ke Siam ya. Orang Siam, Thai itu adalah daripada pegunungan Sungai Kuning, China. Dan dia baru saja datang ke negeri Siam Melayu. Melayu itu sebenarnya dulu namanya negeri Siam, Melayu Siam. Siam tu maknanya Siam tu yang berwarna gelap. Maknanya orang Melayu lah yang menduduki Siam hari itu sampai ke Chiang Mai. Ya. Masih lagi hari ini banyak orang Melayu di Chiang Mai. Jadi apabila orang Cina Thai daripada Sungai Kuning ya, dia turun ke bawah, masuk ke negeri Siam, dibuat perkampungan yang kecil-kecil, dipanggil Niang Chow. Lepas tu dia buat satu bandaraya yang dipanggil Sukhothai ya. Kalau siapa-siapa yang pernah dengar nama Sukhothai. Dan daripada Sukhothai itulah dia menceroboh sampailah ke Kedah. Sampai ke Kedah ya. Di semasa peperangan Kedah, peperangan musuh bisik tahun 1823, pupus juga bangsa Melayu di situ ya. Dan Thai memerintah Kedah selama 80 tahun tidak ditulis di dalam buku sejarah kita. Memang tak ada tulis dalam buku sejarah kita. Orang Thai ya, sebab dia ditulis di dalam buku Sherrod Osborne dan juga Turnbull, dia mengatakan yang menjajah Kedah adalah orang yang berkulit yang berwarna kuning. Bukannya orang Siam. Jadi nama yang ditulis dalam buku sejarah yang kita belajar di sekolah itu, dia kata Siam menjajah Kedah. Salah. Ya, Thai yang menjajah Kedah. Orang Siam yang menolong Kedah. Orang Melayu Siam petani, Nyala, Satul tu, itu adalah orang Melayu Siam. Dia yang menolong Kedah. Orang Siam yang menolong Melaka untuk melawan Portugis. Bukannya orang Thai. Orang Thai yang menceroboh Kedah dan Melaka masa itu ya. Gambar di adalah dermaga-dermaga bangsa Melayu ya. Di Pegu, di Terengganu, di banyak tempat lagi ya. Ini satu lagi kehebatan moyang Melayu, di mana mereka adalah unggul ya, melombong timah dan emas masa itu. Itu sebab bangsa asing berduyun-duyun datang berhijrah kemari ya. Kalau kita lihat di sini ya, dan banyak ditulis dalam buku-buku Eropah pun mengatakan kita yang mula-mula melombong timah, mula sekali kita lombong adalah emas ya. Besi kedua, timah ketiga. Dan orang-orang Timur Tengah ya, zaman Nabi-Nabi, dia import emas, timah dan daripada negeri kita. Daripada semenanjung tanah Melayu, daripada Sumatera masa itu ya. Dan ini kalau kita lihat ya, kawasan emas di negeri kita dan masih lagi ada. Dan ini adalah orang asli yang masa dulu yang mula-mula sekali melombong emas, pakaian mereka ya. Ini adalah map yang saya dapat. Saya tak boleh tunjuk gambar tu sebenarnya, saya pinjam, di mana letaknya emas ya di dalam Malaysia ini. Ini adalah lumbung emas aslian orang Melayu dahulu ya. Orang asli dia buat lumbung, dia tak rosakkan environment ya. Kalau kita lihat hari ini bangsa asing dia habis punah semua, bukit-bukit apa semua habis. Kalau orang Melayu buat tak
ya, dahulu. Jadi itulah bezanya antara orang yang datang, yang melombong dan orang kita sendiri, ya. Dan pada masa itu, ya, zaman apabila nanti saya sampai ke situ, ya, zaman British menjajah Penang, masuklah siapa yang tak ada kerusi tu, duduk-duduk. Ada orang tinjau. Okey, semasa British mula menjajah Penang, ya, dia memula datang hanya untuk memajak, ya, sebahagian dari Penang untuk dia punya naval base, ya. Tapi ia masa itu Sultan Abdullah tidak bersetuju, tapi oleh kerana masa itu di zaman itu orang Thai berterusan apa orang kata menjarah Kedah dan memaksa Kedah, Perak, Terengganu, Pahang semua menghantar emas, ya, ufti emas kepada Thai masa itu. Jadi Sultan Abdullah mengambil keputusan untuk membenarkan orang British memajak sebahagian daripada Penang. Tapi apa yang terjadi setelah 4 tahun menduduki Penang, British tidak bayar sewa pajakan. Instead, diracik-raciknya Pulau Pinang itu diberikan kepada bangsa-bangsa datang yang lain. Jadi dari situ, apabila itu berlaku, Sultan Abdullah memberitahu British supaya meninggalkan Pulau Pinang, ya. Dan askar-askar Melayu mula cuba pergi ke Pulau Pinang untuk mengusir mereka, tetapi apa yang dibuat oleh British adalah dibomnya, ya. Dibomnya seberang perai. Ya, banyaklah askar-askar Melayu mati. Oleh kerana itu Sultan Abdullah under duress. Under duress maknanya terpaksa bersetuju untuk sign perjanjian, ya, daripada pajakan yang diminta oleh Sultan Abdullah ketika itu adalah 35,000 Spanish dollar, ya, Spanish dollar. Masa itu duit pound sterling tidak laku. RM1 bersamaan dengan 1 pound sterling. Jadi zaman itu yang duit yang paling tinggi adalah Spanish dollar. Jadi perjanjian dibuat dalam Spanish dollar. Itu pun tidak dibayar oleh British, ya, setelah perjanjian dibuat. Lepas tu bergaduh, sudah hanya British hanya bayar 6,000 sahaja daripada apa yang telah dijanjikan. Hinggalah ke hari ini Penang membayar pajakan kepada Kedah sebanyak RM10,000. Jadi kita janganlah hati senang-senang hari ini, ya. Sebenarnya kalau boleh jangan tape yang ini. Berhentikan sekejap. Sebabnya apabila kita mendapat kemerdekaan, kita dapat hanya separa kemerdekaan. Separa sahaja. Kita tak dapat Penang. Penang dipajakkan kepada British, dan apabila kita dapat kemerdekaan, tak termasuk Penang. Tak dibuang perjanjian tu. Itu pasal hari ni Penang masih lagi membayar kepada Kedah 10,000. Itu. Tapi saya sekarang ni dengan rakan-rakan, dengan seorang hakim tengah mengumpul banyak apa orang kata artifak-artifak untuk mendapatkan balik Penang ke dalam Semenanjung Tanah Melayu, ya. Jadi itu sebab kita kena berhati-hati, ya. Apabila menjual tanah di Penang, siapa yang ada tanah di Penang, jangan jual. Walaupun tanah tu kecil, 1 ekar ke setengah ekar ke, jangan jual. Saya juga ada menulis kepada masa itu mantan Perdana Menteri Datuk Najib, supaya membeli tanah-tanah tu, ya. Petronas beli tanah-tanah apa yang ada di Penang, ya. Sebabnya kalau nak ikutkan hanya tinggal 10% saja tanah di Penang yang berapa orang kata, yang titlenya ada Pribumi Melayu ataupun tanah adat, ya. Yang lain tu semua dah diambil oleh Cetia dan juga bangsa lain, ya. Dan apabila British keluar daripada Penang, tanah itu diberi kepada Cina, tidak diberi pada kita. Jadi banyak kita kehilangan tanah di Penang tu, termasuk jugalah petani besar, tidak dikembalikan kepada kita. Seorang nanti saya sebutkan masa Kang di apa tajuk yang lain kan ada saya sebut, ya, tentang Penang ini lagi detail sikit. Jadi apa yang ditunjukkan oleh sejarah, ya,
Pemimpin-pemimpin kita mesti tahu. Banyak pemimpin kita dari semua parti pun tak tahu. Termasuk DAP, termasuk MCA ke. Jadi dia buat sesuka hati je lah. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi ya, hari ini adalah quid pro quo, maknanya perjanjian antara Melayu dan British dan Cina pada masa itu. Nanti saya sampai ke situ ya. Saya kena ke depan sikit sebab banyak ni. Jadi kekayaan Melayu masa itu ya, kekayaan benua Semenanjung Tanah Melayu masa itu banyak menolong negeri-negeri bukannya negeri Melayu. Ya, daripada pound sterling tadi 1 pound bersamaan dengan 1 ringgit menjadi 5 pound 1 ringgit. Ya. Semua daripada kekayaan hasil masul Semenanjung Tanah Melayu ya. Semua dibawa ke sana ya. Dan juga kalau kita lihat di sini ya, Sun Yat-sen ya. Dia membawa apa hasil yang orang-orang bangsa asing, bangsa dia dapat di sini di Semenanjung Tanah Melayu, dibawa ke Taiwan dan di China untuk menolong China masa itu 2-3 kali ya dalam keadaan famine ya, menghadapi masalah ekonomi yang besar ya, kejatuhan ekonomi yang besar. Jadi saya kedepankan lagi sikit. Ini rasanya semua orang dah tahu ya, fakta baru Empire Kerajaan Melayu ni sebenarnya macam mana Melaka jatuh ya. Melaka jatuh ni tak ada perang pun, tak ada perang sangat ya. Di laut yang ni saya rasa University Sains ada buat kajian atas ni, tapi tidak dibenarkan untuk cetak. Kita ni banyak buat kajian tapi tak dibenarkan untuk cetak ya. Itu masalah dia. Takut sebab nak menjaga hati ramai orang. Hati kita tak terjaga. Asyik nak jaga hati orang yang tak sudah-sudah. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, apa yang ditulis oleh banyak-banyak penulis sejarawan barat ya, di Selat Melaka kapal-kapal besar-besar kita ya dibakar oleh Cina. Dan di daratan orang India cucuk-cucuk sultan-sultan hingga bergaduh yang kita panggil sikitol tu. Dan membuka juga apa orang kata gate apa ya, pintu gerbang supaya askar Portugis masuk. Kesultanan Melaka dahulu bukanlah dipancang-pancang dengan daun apa kelapa ke tidak. Kita ada tembok-tembok batu besar-besar ya, dari tulisan buku-buku di Portugal semasa Portugis datang ke Melaka, sudah ada bangunan batu 2 tingkat berbaris-baris. Dan Portugis terperanjat melihat satu masjid yang besar di Melaka yang paling cantik di dunia. Kata dia di dalam buku dia. Masjid tu berwarna putih. Ya. Dan Istana Sultan Melaka 3 tingkat. Tapi tidak ditulis dalam sama ada dibuat daripada batu atau kayu, tapi 3 tingkat. Mempunyai veranda yang besar, dia cakap. Jadi maksudnya semasa mereka datang, kita dah lama pun maju. Dah lama maju dah. Tapi apabila British datang, punya jahatnya, Stamford Raffles tu runtuhkan semuanya. British berbelanja 70,000 pound untuk meruntuhkan Melaka. Tidak ditulis dalam buku sejarah kita. Jadi apa yang tinggal sekarang ni, sampai dah dekat nak habis dah runtuh, tinggallah tu, fort tu. Sebab ada orang yang memberhentikan supaya jangan diruntuhkan fort tu. Itu je lah yang tinggal. Tapi sebenarnya banyak apa orang kata, bangunan-bangunan bersejarah yang telah diruntuhkan. Itu ini adalah batu putih. Batu putih ni kami yang dapatkan yang ni dulu semasa saya buat memula kajian dengan arwah Profesor Nik Anwar Nik Mahmud ya. Ini adalah dia punya, tolong jangan ambil gambar ya. Inilah oleh sebab ni kita kehilangan batu putih. Apabila British bertanya kepada Seth, nama dia Seth tu ya, ayah kepada General Ghazali Seth. Pernah dengar tak? Ini ayah dia. Ayah dia sebut dia tidak memerlukan pulau batu putih tu. Jadi British ambil. Punya cerdiknya orang Melayu dahulu ya. Sekarang ni pulau tu menjadi satu tempat
lighthouse untuk memantau kapal-kapal lalu lalang. Actually, it's very prominent tempat tu ya. Lagi satu yang kita patut tahu adalah Nam Tien ya. Nam Tien ni adalah ditulis ya oleh seorang bangsa Cina bernama yang bernama apa ya, nanti saya terlupa sebut. Dia mengatakan dia telah memberi ceramah di Geneva. Dia kata supaya berhati-hati dengan agenda bangsa yang di utara yang akan menjajah ke selatan. Itu yang dinamakan Nam Tien ni, bila dialih bahasakan, ia bermaksud penjajahan ke selatan. Jadi macam itulah kita kehilangan Champa, ya, macam mana kita kehilangan Champa, macam mana Melayu kehilangan Kemboja, macam mana Melayu kehilangan Siam dan juga Burma, ya. Ini adalah isi kandungan buku dia. Ya, dan hari ini kalau kita lihat penjajahan berbentuk ekonomi ya. Sampai ke Malaysia, nanti sampai ke Indonesia ya. Jadi macam apa orang kata? Macam apa yang difikirkan oleh penulis ni terjadi hari ni ya. Yong Boyun, selalu lupa nama dia. Nama dia Yong Boyun ya. Dia memberi ceramah masa itu di Geneva. Ini adalah ya, di sini ada orang Vietnam. Nam Viet ni daripada sini dia pindah ke Champa ya, menceroboh Champa. Dan kalau sini kita lihat daripada utara Sungai Kuning, bangsa Thai ya, turun ke Kemboja, turun ke Siam sampai ke Kedah, turun ke Burma. Penjajahan dia. Yang ini adalah gambar ya. Ini kita agak apa orang kata, bernasib baik apabila seorang pelukis daripada Perancis melukis keadaan di dalam Ayutthaya. Ayutthaya ini adalah satu bandaraya ya, satu kota raya yang diperintah oleh raja-raja yang negeri dia di sekeliling ni, termasuklah Kedah, Champa. Saya rasa, saya tak not so sure, tapi termasuk Brunei rasanya. Dan apabila yang saya sebut tadi daripada Sukhothai ya, dia turun ke bawah, dia ambil alih Ayutthaya ini, ditukarnya, dalamnya ada 24 masjid, ditukarnya masjid ni kepada puing-puing Buddha. Jadi hilanglah sejarah dekat situ. Tapi baru-baru ini orang Perancis bila dia pergi balik melawat Ayutthaya, dia mengatakan Thailand merubah sejarah. Itu baru terbuka rahsia. Sebenarnya Thailand tak ada sejarah. Orang Thai tak ada sejarah di sini. Yang ada sejarah di sini adalah orang Siam. Orang Melayu Siam Saya cuba nak tulis buku ni tapi belum lagi ya, baru mula-mula je. Ini adalah susu galur raja kita. Ini adalah apa yang dipanggil Funan dulu ya. Funan ya. Sekarang ni ditukar nama Kemboja. Boleh ambil gambar, ini gambar saya. Ya, saya yang lukis. Ya, di Funan ni dulu Kemboja ni dulu dipanggil Funan. Funan tu dalam bahasa kita adalah Melayu. Funan dalam bahasa Kemboja Melayu juga. Funan tu Melayu ya. Jadi ditukar kepada Cambodia hari ini oleh bangsa yang menjajah. Jadi daripada sini raja situ masa dulu Salendra ya. Dia dijajah oleh Chenla. Chenla ni adalah semendaan antara orang asli di Laos dengan orang Thai dan orang Dai Viet. Jadilah mereka orang Chenla. Dia menceroboh Kemboja masa itu. Jadi keseluruhan kerajaan apa orang kata Salendra itu berpindah kepada Langkasuka yang dulu dipanggil nama Pan Pan ya. Yang lepas tu bertukar ke nama Langkasuka. Semasa itu juga Langkasuka di bawah naungan kerajaan Funan. Jadi dia pindah ke sini dan dia membina satu empire dipanggil Sriwijaya. Ini adalah Sriwijaya pertama. Kelantan dan Kedah adalah Sriwijaya kedua. Ya. Apabila orang Cenda kejar dia di sini, dia berpindah ke Kelantan dan ke Kedah. Jadi daripada sini dia berpindah ke Jambi. Dan orang Jambi berpindah ke Majapahit. Jadi bila kita lihat Sultan yang terakhir ya, daripada Majapahit, daripada Jambi ya, Parameswara ya, berpindah ke Singapura. Semasa itu, daripada Singapura dia berpindah ke Melaka.
Jadi itulah Susu Galuh, sultan-sultan raja-raja sebenarnya. Dia ada bertali arus. Bertali arus pada sini ya. Dan apabila Portugis jatuhkan Kesultanan Melaka, anak dia ada 2 orang. Satu berpindah ke Johor, satu berpindah ke Perak ya. Jadi itu panjanglah cerita, kalau nak cerita itu ada cerita lain lah pula. Jadi lebih kurang macam itulah ceritanya. Ini penjajahan Kedah tadi oleh British. Di mana British bersekongkol dengan Thai menyekat Kedah daripada ditolong oleh Pahang, Kelantan Terengganu, Aceh masa tu. Dengan cara dia dihalang dengan kapal dia. Dan siapa saja yang datang dia akan bom. Jadi dibiarkannya Thai menyembelih. Ya. Saya gunakan perkataan menyembelih sebabnya itulah yang berlaku ya. Orang Melayu di situ disembelih dan semua sawah ladang padi semua dibakar sehingga menjadi padang jarak, padang terkukur. Itu adalah daripada buku Sherard Osborne ya. Saya hanya membuka sejarah yang tidak ditulis oleh sejarah kita ya. Ini antara yang saya sebut tadi Penang ya. Macam mana Penang kerajaan kita ada ni. Tapi dia kerajaan kita tidak meneliti betul-betul clause ini ya. Tapi saya telah meneliti clause ini. Dan juga lagi satu perjanjian semasa dia mengambil seberang perai ya. Di dalam clause itu ya, clause terakhir dia mengatakan clause terakhir itu selagi ada bulan dan bintang ya. Penang itu adalah British punya ya, punya British. Tapi clause yang terakhir itu Sultan Abdullah pun cerdik juga ya. Ditulis dalam Jawi, selagi ada bulan dan bintang juga Penang itu adalah Kedah. Jadi kami akan mengambil clause itu ya sebagai titik permulaan kepada null and void perjanjian lama itu ya. Jadi kiranya tak adalah Melayu itu bodoh sangat ya. Orang dia katakannya kita jual negeri kita sewenang-wenangnya, tapi semasa zaman itu Sultan Abdullah tiada pilihan ya. Apabila seberang perai dibom ya, baru dia menandatangani perjanjian tu. Jadi cara mana ya tadi kat sini saya tak nampak, tapi rasanya macam mana orang Melayu Kedah ya disembelih ya. Orang mengandung dipotong, dikeluarkan anak daripada perut ya. Kalau masih hidup lagi dia suruh mencangkung dan ditanamnya pokok rembia ke pokok bawah tu sehingga tumbuh dia punya pucuk tu menembusi dubur sehingga ke perut ya. Jadi maknanya selepas 3 hari baru mati ya. Jadi maknanya mereka mempunyai orang kata perut hijau. Ya, sadis untuk melihat cara-cara macam mana kita mati ni. Saya mengikut penulisan Sherard Osborne dan juga Turnbull, memang sehingga tak ada manusia langsung di Kedah. Ya, orang Kedah hari ini adalah penghijrahan daripada petani kebanyakannya ya. Yang saya kaji kebanyakannya daripada petani. Daripada Selangor pada Perak ya. Dan juga ada daripada Champa dan juga daripada Phuket ya, daripada Kepulauan Phuket. Ini baru lagi berlaku ya, tahun 1972 di Cambodia, di mana Pol Pot ini semua orang tahu ya, dan juga dibawa ke bangsa-bangsa bersatu di mana mengikut tribunal ya, tribunal yang saya baca juga some of the tribunal mengatakan actually yang memberi senjata kepada orang Cambodia untuk memerangi orang Melayu adalah daripada China ya, berkapal-kapal datang, dia punya orang sama dia orang punya senjata ya. Ini jumlah orang Melayu mati di Cambodia tahun 1972 adalah 2 juta. Hari ini tinggal dalam probably 100,000. Ya. Banyak juga kisah-kisah ini ditulis oleh ada satu penulis sejarah daripada Australia ya. Dia menulis dengan rapi cara mana mereka dibunuh dan berapa ramai
Dan kalau masuk satu-satu kampung tu, sehingga satu orang pun tak ada lagi dalam kampung tu. Ya. Jadi hari ini kita lihat banyak orang Kedah, orang Terengganu yang pergi ke ni yang berlaku sejak 72 dan sebelum tu, yang pergi ke sana bersemenda dengan orang Cambodia, orang Kemboja, dan meramaikan lagi penduduk di situ ya. Saya tak nampak. Ini, saya dah tulis. Ini tribunal tadi ya. Ini the tribunal tadi yang saya tulis. Tribunal maknanya dia tidak, apa yang ditulis ni tidak bohong lah ya. Tidak bohong. Ini apa yang betul-betul berlaku. Dan macam mana kita kehilangan Singapura ya. Dan separah mereka yang saya sebut tadi. Okey. Ini adalah Atlantic Charter. Atlantic Charter ni adalah pada tahun 1942-43 ya. Di mana masa itu Roosevelt sama Churchill, Winston Churchill, mereka membuat satu apa orang kata pertemuan untuk mencari perdamaian di tanah-tanah jajahan. Jadi mereka telah bersepakat. Ini dipanggilkan Atlantic Charter yang hari ini kita ketahui sebagai Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu ya. Di mana semua tanah-tanah jajahan termasuk semenanjung tanah Melayu hendaklah dilepaskan tanpa syarat. Dilepaskan kepada peribumi. Ya. Dia syarat dia dekat sini ya, 8. Dia tak banyak, 8 je masa tu. Ya. Jadi apa yang berlaku, negara-negara lain mendapat kemerdekaan immediately after piagam itu diresmikan ya. Indonesia, Filipina, India antara 45 dan tahun 47 semua dapat kemerdekaan. Semenanjung tanah Melayu 10 tahun lewat. Kenapa 10 tahun lewat? Ya. Jadi apa yang berlaku? Ini yang saya nak sebutkan ni, apa yang berlaku di belakang di sebalik kemerdekaan. Sebenarnya orang Melayu tak pernah bersetuju dengan kemerdekaan. Apa sebabnya? Kerana terma dan syarat-syaratnya terlampau berat untuk Melayu terima. Kita kena melepaskan banyak hak untuk menampung, accommodate ya, permintaan British dan Cina. Antara yang menulis surat kepada resident British di UK masa itu adalah Universiti Singapura, diketuai oleh Tun Mahathir Mohamad masa itu, bersama dengan 22 orang Melayu yang lain. Tun Mahathir sendiri tak ada surat tu, hari tu baru saya kasih surat dia sendiri pada dia. Saya dapatkan daripada archive, saya beri pada dia. Oh, dia peranjat. Oh, iyalah, baru dia teringat. Sebenarnya dia sendiri pun tidak bersetuju dengan terma dan syarat-syarat yang diminta oleh China dan British. Selain daripada itu, Persatuan Guru-Guru di Tanjung Malim, banyak ya persatuan-persatuan Melayu, individu yang minta supaya dilewatkan kemerdekaan itu. Oleh kerana apa? Kalau kita tunggu lagi 2 tahun, kita dapat kemerdekaan dengan tersendiri. Without any terma dan syarat. Because itu adalah apa yang dikeluarkan oleh bangsa-bangsa bersatu masa itu. Kalau kita tunggu lama sikit, kita rasanya, tapi maybe telah ditakdirkan ya. Tapi rasanya, kalau kita tidak terima, boleh jadi kita tidak hadapi masalah hari ini ya. Dan terma itu diterima ya. Ini adalah Straits Settlement Treaty. Ini this is no apa orang kata secret ke apa, tak ada. Kita boleh cari juga di dalam tu. Tapi apa yang kita tak tahu adalah apa yang ditulis oleh Barbara Jones ya. Di mana dia menulis ya. Dia ni seorang British. Dia menulis macam mana kita dianiaya oleh pihak British semenjak Straits Settlement hinggalah sampai hari kemerdekaan tu. Ya. Kalau kita tengok tajuk dia tu macam dia kata apa? Melayu di bawah hukuman mati. Pasal apa dia tulis itu adalah kerana permintaan-permintaan ya. Kalau saya nak nak satu-satukan banyak. Permintaan-permintaan yang tidak masuk akal. Ya. Antara permintaan dia itulah dia Jusola itu. Di mana 1 juta kewarganegaraan instan ya. Instan. Dan kalau siapa yang baru sampai pun dapat ya. Tapi hari ini dipertikaikan kenapa pula kita ambil orang Indonesia datang. Padahal Indonesia itu orang Melayu.
kira saudara mara juga balik kampung ya. Jadi these are some of the things yang ada itu. Kalau nak ini lambat kita habiskan. Saya nak pergi ke sini apa yang berlaku ya di sebalik kemerdekaan tu, kita tidak pernah bersetuju dalam banyak perkara. Dan antara rundingan yang dibuat adalah oleh Reid Commission masa tu ya. Lord Reid masa tu. Dan 4 orang di dalam komiti itu semuanya bangsa asing. So kita fikirkanlah bangsa asing yang menentukan kita punya hala tuju negara. Bangsa asing lah yang membuat perlembagaan kita. Dan apabila kita minta untuk menyertai komisen ini untuk membuat perlembagaan, kita tidak diberi peluang ya. Dan apa orang kata apa orang kata perundingan untuk perlembagaan ini memakan masa 1 tahun daripada tahun Mac 56 hingga ke Februari 57, 1 tahun ya. Dalam 1 tahun tu dia mengadakan 118 kali apa orang kata meeting, dan 131 memorandum ni antaranya yang saya sebut tadi daripada Tun Mahathir dan daripada College Tanjung Malim dan banyak lagi Persatuan Orang Melayu, dan juga daripada Persatuan Cina, daripada Parti Perikatan, dan juga daripada Raja-Raja Melayu ya. Dan Raja-Raja Melayu pun tidak diberi peluang untuk menyuarakan apa yang nak dibincangkan ya. Raja-Raja Melayu hanya boleh memberi surat apa yang dia nak. Ya, jadi apabila dah siap ni pada tahun Februari 57, dia duduklah untuk berbincang, dan mengikut Barbara Jones ni, perbincangan tu amat singkat sekali ya. Kita tidak dapat meneliti atau memperbetulkan banyak di antara apa orang kata dalam perlembagaan itu ya. Jadi kita terpaksa terima ya 1 juta anugerah Jus Solai, kerakyatan, bahasa mereka, sekolah dia, agama, dan aktif dalam politik. Itu antara yang kita terpaksa accommodate ya, apa yang ditulis dalam perlembagaan. Jadi ini yang kita panggil quid pro quo ya. Maknanya perjanjian daripada mereka, pertukaran di antara apa yang kita beri dan apa yang mereka dapat ya. Something given for something in return ya. So ini dipanggil quid pro quo. Di sini kita banyak kehilangan hak ya, terutama sekali dalam segi hari ini kita lihat politik lah ya. Ini pembentukan Parti Komunis Melaya 1926 yang dibentuk di mula sekali ya, perjumpaan mereka yang pertama adalah di Bahau 1926. Orang yang pertama menubuhkan Parti Komunis Melaya di Melaya adalah orang Vietnam, Dai Viet ya. Nama dia Ho Chi Minh. Pernah dengar? Kita ingat orang Cina kat sini, rupanya orang Vietnam. Ya. Ho Chi Minh yang datang ke Bahau, nama dia Nguyen Ai Quoc Ho Chi Minh ya. Dia datang ke Vietnam, di Bahau, dia kumpul-kumpulkan orang. Tapi apa yang ditulis dalam sejarah perjumpaan itu adalah pada tahun 1930. Sebenarnya 1926 ya. Dan lepas tu baru dibesarkan pertubuhan itu, dan dibiayai oleh British. Direstui oleh British. Kita tengok permainan British. Ya, dan mereka ini membuat latihan-latihan di Singapura, dan apabila Jepun datang menjajah, kononnya mereka lah yang mempertahankan negara Semenanjung Tanah Melayu pada masa itu ya. Tapi sebenarnya orang Melayu yang betul-betul berperang. Tapi sebenarnya kita tak berperang pun dengan Jepun. Orang Jepun tak bantai pun orang Melayu sebenarnya. Orang Melayu menjajah Semenanjung Tanah Melayu untuk menunjukkan untuk menghalang British dan Amerika untuk menjajah kita. Kalau nak diikutkan, orang Jepun tak banyak pun bunuh orang Melayu. Saya ingat lagi ibu saya cakap, orang Jepun masa di kawasan kampung saya di Negeri Sembilan ya. Jepun ni datang minta beras je. Minta beras je, tak kacau langsung. Dia hanya attack China je. Jadi apabila Amerika bom Hiroshima,
1945. Kan? 1945. So Jepun angkat tangan lah, menyerahkan lah. Tapi apa yang ditinggalkan kepada orang Melayu adalah bertimbun-timbun, ya, bergunung-gunung basikal. Dengan basikal tu orang Melayu dapat berniaga. Masa dulu orang Melayu tak ada kenderaan, pakai kereta lembu. Jadi dengan basikal yang ada belakang tu ada gerabak tu, yang besar tu kan. Orang Melayu dulu adalah penoreh getah. Sebelum British datang, orang Melayu dah noreh getah dah. Dalam hutan kita memang dah ada getah. Bukan dibawa daripada Brazil pun. Nenek saya cakap daripada zaman-zaman dulu moyang dia memang dia menoreh getah. Ya, pagi pukul 6 pagi, pukul 5 pagi naik atas menoreh getah, habis menoreh getah turun yang ke sawah. Pukul 11 pergi naik atas bukit balik, kutip getah, buat kepingan getah, lepas tu buat tikar ke ngayam ke apa. Orang Melayu sebenarnya tak malas zaman dahulu, ya. Tidak malas langsung. Nanti kan saya sampai ke situ. Sebab apa? Apa tu? Visi Universiti Melaya masa itu ada buat kajian ke atas orang Melayu. Ada apa-apa ke? Tak ada. Ada buat kajian ke atas orang Melayu, apa orang kata, pelaut, ya, yang fisherman. Dia bangun pukul 4 nak pergi nangkap ikan ke laut. Balik pukul apa? Pukul 6. Lepas tu berniaga. Lepas tu buat kerja lain. According to apa ni, Alatas, Melayu ni bukanlah pemalas, kerja keras. Tapi sebabnya kita punya kudrat banyak itu dan selalunya money makes money. Oleh kerana kita bekerja di apa ni, di bidang-bidang yang tidak menghasilkan duit yang banyak. Jadi kita remain ke tahap itu saja. Sebabnya pada masa itu British tidak benarkan orang Melayu ke pekan. Ya, tidak benarkan ke sekolah. Kita 1929 baru sekolah betul-betul. Itu pun sampai darjah 4. Kalau siapa yang ada masih ingat SMC1, SMC2 masa tu, ya, itu adalah tahun selepas 1929. Sebelum tu kita tidak benarkan ke sekolah. Nanti sampai ke situ, ya. Ini Parti Komunis Melaya, ya. Jadi apabila Parti Komunis Melaya tadi dibubarkan, saya bercakap pasal Singapura semua tadi. Apabila dibubarkan, kita lihat, ya. Ini Parti Komunis Melaya, ini MCA. Dan kebanyakan orang Komintang, ya, yang general, lieutenant general daripada Komintang, semua berpindah kepada MCA. Jadilah parti MCA, ya. Itulah sejarahnya. Dan ini sebenarnya sejarah tidak rahsia lah, ya. Tapi banyak orang tak tahu. Jadi saya utarakanlah sikit, lebih kurang. Jadi Tan Cheng Lock ni, ya. Tan Cheng Lock ni dia menubuhkan parti anti Jepun, ya. MPAJA ni. Tapi apa yang berlaku, I think semua orang tahu apa yang berlaku. Selepas Jepun menyerah kalah, 13 hari sebelum British datang, komunis masa tu bermaharaja lela lah. Jadi I think semua orang tahu, I think selama 13 hari. Semasa Jepun datang, British semua lari, ya. Tidak ada kat sini. Tapi bila Jepun dah nyerah kalah, dia datang cepat-cepat balik untuk menjajah balik kita. Itu dalam buku kedua saya, Kehebatan Moyang Melayu, saya ada tulis sedikit mengenai kemerdekaan. Ya. Jadi kita boleh lihat British ni actually sebenarnya hanya opportunist, ya. Ini apa yang terjadi yang Tengku Dahman tidak tahu, ya. Ini kalau kita lihat di sini nombor approval untuk nak, pasal dulu ini adalah classified artifact. Classified maknanya tidak boleh dituntun oleh ramai, bermakna rahsia, ya. Selepas banyak tahun merdeka, 50 tahun merdeka, banyak artifak-artifak yang classified declassified. Maknanya tidak lagi menjadi rahsia, ia become menjadi public domain, di mana kita boleh ambil gambar, kita boleh beli dan kita boleh cetak atau buat cerita daripadanya, ya. Ini adalah antara satu yang kami dapat, di mana kalau kita lihat, ya, di situ jumlah migran yang datang, ya. Di sini saya nak semua orang lihat tahun dia, tahun 1953, betul tak? 52, 53, ya. British membelanjakan lebih kurang 100 juta masa itu, kalau kita bandingkan dengan duit hari ini 1 bilion, ya. Untuk membuat infrastruktur kepada
bangsa asing. Sekolah, hospital, jalan raya, lampu, everything. Walhal di kampung, kita tak ada elektrik, kita tak ada sekolah, kita tak ada everything. Padahal duit yang kat sini semua duit kita ya. Duit hasil masuk Semenanjung Tanah Melayu. Jadi semua orang dapat tanah. 1 juta daripada mereka semua dapat tanah. Semua dapat tanah. Ini 1953 sebelum Merdeka. Jadi saya kedepankan sikit. Ini adalah kata silap saya. Tan Siew Sin adalah anak kepada Tan Cheng Lock. Tan Siew Sin ni mengetuai setelah bapa dia dah tak ada, dia mengepalai segala berhubung dengan Cina-Cina ataupun apa saja permintaan Cina. Kalau kita lihat di sini, di Melaka, dia di kampung dia di Melaka, 1430 ya. Yang meminta semua dapat tanah. Dan jumlah tanah itu di antara berpuluh ekar hingga ke 300 ekar, ada yang beribu ekar ya. Tapi yang ni pun semua bangsa asing yang minta ni. Kalau kita minta usaha nak dapat. Di sini kalau kita lihat, 1 juta yang minta tu 1 juta dapat. Pada mulanya leasehold daripada 10 tahun ke 99 tahun ya. Kalau 99 tahun maknanya dia habis expired tahun 2035 baru habis. Amat lagi tu. Itu kalau pajakan. Tapi ditulis kat sini, daripada pajakan tu ditukar kepada untuk selamanya. Ditukarkan pada untuk selamanya. Apa yang kita khawatiri, antara tanah-tanah ini, nah ini bukan saya tulis ya, ini direct saya ambil daripada dia punya artifact ya. Kita lihat ya, semua 1 juta ni dapat. All the 1 million applicant approve. Dan kalau tidak sempat untuk nak mengukur tanah ke apa ke, they consider as political apa ya, regarded as political lah, maknanya pemberian lah. Datuk ada hal. Jadi kalau kita lihat kat sini ya, kita banyak kerugian tanah ya. Pada zaman ini, orang Melayu tak ada tanah. Orang dia dah ada tanah. You just imagine, hari itu masa kita orang buat seminar di Putrajaya, diresmikan oleh Sultan Nazrin, Sultan Perak ya. Dan simposium itu mengenai tanah rizab Melayu. Terpanjat tengok, terpanjat dengar ya. Dan saya ada juga membuat kajian ke atas tanah rizab Melayu. Kini kalau kita agak khawatir, 60% equity tanah bukan lagi di tangan kita. Walhal di dalam perlembagaan 50% daripada tanah di Semenanjung tidak boleh diusik kerana itu adalah tanah rizab Melayu. Tak boleh usik langsung. Walaupun dibangunkan, hasil daripada pembangunan itu diberi balik, mesti diberi balik 100% secara total kepada orang Melayu. Tapi apa yang terjadi bila dibangunkan rumah murah ke apa ke, dibagi kepada sama rata lah bangsa dengan bangsa asing. Daripada situ kita kehilangan banyak ya, banyak tanah-tanah rizab Melayu. Di Kuala Lumpur ini baki tanah rizab Melayu hanya 1%. Satu saja. Penang 0 hari ini. Di lain-lain negeri, kerajaan negeri cuba tambah-tambah sikit. Tapi apa lagi yang saya amat khawatir, yang saya bangkit-bangkitkan, selalu saya buat bising di dalam semua ceramah saya adalah kerana tanah yang diganti itu bukanlah tanah setaraf. Ya. Bukan sama sifat dan nilainya dengan tanah yang kita hilang. Fikirkanlah ya, saya pernah menulis pada kerajaan tanah TUDM itu the last of the tanah Melayu. Last tanah TUDM. Itu pun nak bagi kat orang. Habis dah.
Di dalam tanah Rizab Melayu, kita telah, bukan kita, orang dahulu, moyang kita, tulis 4,800 hektar, bukan ekar, hektar. Tanah di Gombak itu adalah tanah Rizab Melayu. Hari ni tengok berapa yang tinggal. Saya beritahu ni supaya orang-orang muda ataupun orang lapisan ya, apabila memerintah nanti, tolong ambil perhatian tentang ni ya, tentang tanah Rizab Melayu ya. Macam mana cara kita nak ambil balik ya. Kalau kita jumlahkan anggaran semua negeri tanah Rizab Melayu hari ini, yang paling baik adalah Kelantan ya. Kelantan dan Terengganu tidak diusik tanah Rizab Melayu, malah ditambah sikit, ditambah lagi. Tapi di negeri-negeri lain ada yang tinggal 9%, ada yang tinggal 10%, ada yang tinggal 12%, ada yang tinggal 30%. Ya, amat menyedihkan. Ini adalah saya nak bagi contoh saja ya. Ini di mana ni? Di Perak ya. Kita lihat ini siapa yang dapat tanah? Ini bangsa apa? Ini bangsa apa? Ini kegunaan tanah. Kegunaan tanah ya. Yang ni sama juga. Yang ni bangsa apa? Cuba lihat. Ini bangsa Melayu dan bangsa India. Sama juga. Satunya ada 3 gambar. Semua keadaan serupa ya. Ni Melayu tak ada langsung. Tapi yang saya sedih ya. Tanah yang diberi kepada Melayu hanya dibenarkan menanam padi. Dan tanah-tanah ini hanya di kampung. Tapi tanah-tanah yang lain yang diberikan kepada bangsa asing adalah di dalam pekan, adalah tanah-tanah yang prominent, tanah yang berprestige, yang tinggi nilainya, yang boleh dibuat pelombongan timah dan emas dan juga besi. Dan juga tanam ladang getah. Tapi kita tidak dibenarkan. Tanah yang diberikan kepada orang Melayu tidak dibenarkan mendatangkan hasil, ya, tidak diboleh buat komersial. Ini adalah 4 orang bangsa asing, ya. Salah seorang ni bukan orang sini pun, ya. Ini jumlah tanah dia pada tahun 1926. Melebihi semua rakyat di Kelantan dan Terengganu, jumlah tanah dia. Sedih tak? Jadi tadi bila saya suruh tengok tahun yang British menolong bangsa asing, ini tahun dia sama tak? Pada tahun ini, orang Melayu minta sedekah dengan MCA sebanyak 500,000. Tadi, British membelanjakan lebih kurang 100 juta ya, pada bangsa asing. Buat infrastruktur, everything. Tanah. Yang ni kita dapat berapa? Kita meminjam. Yang ini dia tulis itu apa? Secret. Tapi saya dapat. Ya. Surat ni secret. Tengok siapa dalam ni. Guru Rahman ada, Sadun Jubir ada, semua ada kat sini. Saya bila baca ni saya nak menangis. Malu. Menangis sebab malu. Pada tahun yang sama orang lain kaya raya, pada tahun ni kita miskin papa gedana. Minta sedekah. Untuk apa masa itu kita minta sedekah? Untuk nak meniaga nasi lemak. Mereka dah buat dah lumbung bijih semua. Kita kehilangan lumbung bijih dan lumbung emas sebanyak 500 semasa Minggin ya. Kod Minggin di mana ini apa Cina cakap. Dia kata jangan komplain kalau kita tak dapat. Dia kata British yang buat. Ini dia sendiri tulis. Betul. Anyway, dalam kod Minggin tu ya, British cakap kalau dah masa 2 tahun orang Melayu tidak mengerjakan lumbung-lumbung timah dan emas ni, mereka akan tarik balik. Suka hati je dia nak ambil balik. Padahal tanah tu tanah moyang aslian Melayu. Ada 500. Ya. Tapi apabila kita dapat hasil daripada pelombongan itu, British dan China tidak mahu membeli hasil kita. Dan kita pula tak boleh nak menjual keluar. Sebab kita tak ada kenderaan. Ingat tak tadi masa saya cerita macam mana kapal kita dibakar di laut? Habis dibakar. Sehingga kita punya tempat-tempat bina kapal pun dah dirosakkan. Jadi kita terpaksa menjual kepada kartel. Sebabnya pada itu British dan China dah buat kartel. Ya. Dia buat lumbung dia sendiri. Dia buka 350 lumbung sendiri. Jadi apabila itu berlaku, orang Melayu terpaksa memajakkan lumbung mereka sebab tak boleh nak jual.
hasil daripada pelombongan. Jadi terpaksa pajakkan kepada bangsa asing. Apabila dah pajakkan, lama-kelamaan jadi dia punya. Kalau kita ingat peperangan Haisan dengan Dinsin dengan peperangan di Lukut, di Rasah, di Larut, di Penang. Semuanya merebutkan tanah asli orang Melayu, tanah asli Lombong. Jadi kita miskin Papua Kelana hari ni pun sebab itu je. Kerajaan selama merintah. Saya ni kan dah jadi cakap politik lah pula. Selama kita memerintah, adakah kita buat apa-apa pembetulan? Kita ada peluang. Kita buka lah balik kita punya Lombong. Tan Sri Abu Shah. Dia masa tu boleh cakap dengan kerajaan. Kan kita tak ada. Kita ni orang Marahin. Sebabnya kita banyak peluang. Kalau betul kerajaan nak tolong balik orang Melayu pada masa selama 50 tahun yang ni, kita boleh buka balik kita punya lombong-lombong menjadi timah dan emas. Hingga ke hari ni timah dan emas semua diterokai oleh bangsa asing. Tak ada seorang Melayu pun yang menerokai itu. Padahal nak buat senang je. Tanah tu semua tanah-tanah Melayu. Kat Kelantan, Terengganu sampai ke Mersing. Ada ya, itu. Dah ada map pun tadi saya tunjuk. Kalau buat masa itu, saya rasa orang Melayu tidaklah terhimpit semacam hari ini ya. Dan kalau kita lihat pula sekarang ni banyak sangat apa orang kata pemberian kepada bangsa asing melanggar apa orang kata perlembagaan. Padahal dah ada quid pro quo just now. Perjanjian yang dia telah dimeterai. Dia yang buat, bukan kita yang buat. Dia yang usulkan, bukan kita yang usulkan. Sekarang dia pula yang mempertikaikan. Ini masalah besar ya. Dan kenapa kerajaan tidak bersuara? Termasuk juga semasa Kula buat kes. Kita ni pendatang. Adakah kerajaan bersuara? Sebab mereka tak tahu. Tak tahu sejarah. Jadi ini apa yang British tulis, apa yang kenapa dia takut pada China. Ini adalah di dalam one of the artifact. Sebab masa tu China mighty, mighty paling kuat, negara yang paling kuat masa tu. Dan lagi satu saya terlepas tu tadi, tanah-tanah ni macam mana China jadi kaya ya? Sebenarnya semua daripada tanah. Tanah yang mereka perolehi melalui konsesi dan melalui apa orang kata di atas dulang emas, saya sebut di atas dulang emas, pemberian atas dulang emas dicagarkan kepada bank. Masa itu bank OCBC sama Hong Kong Bank. Daripada cagaran itu dapat duit buat duit. Kalau nak tahu duit buat duit, money makes money. Instant millionaire pun ada selepas dia cagarkan tanah tu. Jadi dari situlah mereka menjadi kaya raya dan boleh buat macam-macam perniagaan besar-besar. Jadi bukanlah maknanya mereka bekerja keras sangat. Mereka ada apa orang kata sumber ya untuk membuat sesuatu perniagaan besar. Jadi hari ini mereka dah ada sumber tu ya, dan instant millionaire yang 1 million tadi instant millionaire. Dia hingga anak cucu dia dah jadi berapa puluh juta pula jadi millionaire. Kita hari ni boleh kira dengan tangan berapa orang Melayu millionaire. Oh, kerajaan sibuklah pula kata Melayu ni tak kerja keras. Cubalah bidikari apa semua. Macam mana? Nak jual nasi lemak boleh lah. Kalau you perhatikan hari ni pinjaman daripada AIM tu apa ya? Amanah Ikhtiar ya. Pinjaman antara 500,000 ke sampai ke 3,000 ya. Nak buat meniaga apa? Apa tu kena bayar macam malung pula tu tiap-tiap minggu kena bayar. Macam mana nak buat tabungan? Kalau bayar tiap-tiap minggu balik, kena bayar balik tiap-tiap minggu. Tiap-tiap kali bayar tu kena pergi sendiri, spend pula another 1 hour kat situ. Berborak-borak pula dengan dia, buang-buang masa. Jadi AIM tu, hari tu saya sebut pada Tun, ya, PM kita. Saya kata itu membuang masa AIM ni. Bukan nak tolong Melayu, nak punahkan Melayu ada. Sebabnya nak bayar balik AIM tu, Melayu ni pinjam pula balik pada Alung. Sebabnya nak bayar mingguan. Jadi saya syorkan kepada masa tu PM untuk buat bank mara. Di mana boleh buat pinjaman dengan lebih terancang,
dan boleh menabung dengan lebih terancang, dan bayaran dibuat dalam bulanan. At least ada masa untuk buat pusingan berniaga. Saya tak tahulah itu hal politik. Saya kan tak tahu politik pun, tapi saya rasa boleh masuk akal tak cara itu. Tanah Rizab Melayu ni ya, macam mana kita dapat Tanah Rizab Melayu ni? Bukanlah pemberian baik hati orang British. Ini lagi satu saya dapat temui apabila orang asli, pasal orang dulu raja-raja kita sebenarnya Tok Batin. Tok Batin tu adalah raja. Ya. Apabila British datang, dia tak mengiktiraf Tok Batin sebagai raja. Dulu Tok Batin, apabila keluarga Melayu, antara anaknya bila berkahwin, dia beri tanah, sekeping sebidang tanah untuk buat tanam sawah padi ke apa ya. Dipacaknya empat kayu situ, ini tanah awak. Tanah engkau, 2 ekar ke 3 ekar ke, buatlah apa-apa. Apabila British datang, British tidak mengiktiraf orang asli sebagai Tok Batin sebagai raja. Sebenarnya raja-raja ni ditubuhkan oleh British. Ya, itu saya sampai ke situ. Tapi apabila itu terjadi, berlakulah peperangan antara kalau ingat peperangan Naning ya, antara Dol Said ya, suku Samelenggang. Dol Said. Dia mempertahankan hak dia sebab British nak ambil tanah tu sebab ada timah dan emas dan apa semua kawasan tu. Jadi dia berperang berapa lama ya? Dia hantarnya Sing ya, masa tu askar British adalah Sing tu ya, untuk berperang. Tak menang-menang. Lama dia gunakan macam-macam cara. Dol Said pun agaknya dah tak tahan lagi. Banyak orang dia mati. Jadi terpaksa keluar pada Naning. British kasih dia rumah apa semua. British take over Naning ya. Oleh kerana orang asli masa tu, orang asli sampai hari ni pun, dia sayang tanah. Perasan tak macam mana orang asli mempertahankan tanah dia? Ingat tak orang asli tu moyang kita sebenarnya? Kita punya cousin ya. Dia masih lagi berperangai macam tu. Dia sayangkan tanah ni sangat. Dia berperang, dia kacau British. Lama British iktiraf tanah adat pertama pada tahun 1908. Itulah mulanya tanah Rizab Melayu sebenarnya. Jadi tanah adat diiktiraf, dan lepas tu banyaklah tanah adat ya dah di identify. Lepas tu tanah enactment tanah Rizab Melayu dibuat 1913. Semua daripada hasil kedegilan ya orang asli. Dapatlah kita tanah-tanah Rizab Melayu tu dulu. Dan sekarang ni kita kehilangan banyak tanah Rizab Melayu. Jadi kita kena bangkit lah ya. Kalau kita kat kampung mana-mana di seluruh Malaysia ni, kalau rasa-rasa kat sebelah tu tanah Rizab Melayu dah diterokai, buatlah bantahan di pejabat tanah negeri ya. Identify tanah tu, kepulasan dia, nombor dia apa semua, kita buat bantahan. Jadi kalau ramai orang buat bantahan, kalau dibangkitkan, jadi mereka akan lebih takut ya untuk nak ambil tanah-tanah Rizab Melayu ni. Ini adalah kertas perjalanan bangsa asing dulu kemari ya, daripada India dan daripada China ya. Mereka datang dengan anjuran British. Mereka boleh datang dulu free dan bayar kemudian ya. Ini adalah lagi satu surat kepada Tun Razak daripada Tun Sufyan pada tahun 53. Dia menulis kepada Tun Razak mengatakan, dia kata, saya amat khawatir kerana bilangan pendatang melebihi penduduk asli Melayu. Ini surat dia. Ya, ini surat dia. Ini pun saya dapatkan daripada archive London ya. Dan apa yang lepas tu Tun Razak buat adalah dia berjumpa dengan Subandrio dan kita buat satu agreement dia orang dengan pemasukan daripada Sumatera Jawa, daripada Filipin ya. Kita ajak dia masuk dan kita beri kemudahan untuk mengatasi masalah yang ni. Ini apa ya? Oh, ini dah saya dah sampai ke peringkat akhir ni kot.
di mana sebenarnya kita orang Melayu, kita kepandaian kita, kepakaran kita bukan setakat alam maritim ataupun perkapalan, seni bina. Kita boleh buat apa orang kata penciptaan atau pekerjaan yang lain, kerana pada masa zaman ini kita banyak dihadkan, ini tak boleh buat, tu tak boleh buat. Hari ini diberi padang yang sama rata. Kita lihat anak cucu kita hari ini bukan yang mendapat 10A, 11A, bukan 1,000, bukan 2,000, berpuluh ribu hari ini. Ya, berpuluh ribu. Maknanya Melayu tu bukanlah malas. Rajin belajar, rajin berusaha. Ya. Kita tengok sekarang dah ramai orang Melayu berniaga, tinggal lagi sebab modal tu kecil. Jadi dia punya hasil pun kecil. Jadi untuk menandingi bangsa asing agak susah. Untuk menyaingi bangsa asing pun agak susah. Tapi kalau dengan orang kata pertolongan kerajaan, kalau kerajaan sedar atas kesilapan mereka juga yang kita berada di tahap ini, kalau mereka boleh menolong seperti yang saya sebut tadi, buat suatu apa orang kata perniagaan yang lebih besar untuk orang Melayu ini, bukan setakat jual keropok, tapi kita cuba pergi ke tahap yang lebih tinggi, seperti kita buka kilang besi, kilang emas, ni pelumbungan besi, pelumbungan emas, kilang apa orang kata simen, ya, buat batu bata ataupun buat bingkai tingkap. Itu hasil dia lebih baik, ya, ataupun lebih besar daripada jual keropok hari ini, ya. Kerajaan sibuk buat transformasi ini, transformasi itu, sampai saya dah lupa banyak sangat transformasi, tapi benda yang asas tu mereka tak buat. Apa benda yang asas tu? Apa hak kita tu tidak dikembalikan? Buatlah dulu yang asas ni. Yang lain tu saya rasa datang dengan sendirinya, lebih laju, lebih licin. Ini dah saya cakap di saranan kepada kerajaan. Inilah negeri kita yang dahulu, ya, daripada segenting kera. Natuna ni dulu orang Melayu, sampai hari ni pun orang Melayu, dia tak kerti cakap orang Indon pun. Dan Lingga, Linggi, semua ni orang Melayu. Kat Sambas ni dekat ni pun orang Melayu. Tapi apabila orang British dan orang Indonesia membuat perjanjian 1823 untuk split, ya, Indonesia dan Semenanjung Tengah Melayu masa itu, kita kehilangan banyak sempadan, ya. Saya harap saya tidak mengecewakan. Maaf kalau ada apa-apa kesilapan. Dengan ini hari ini, ya, apa yang terjadi, ya, Melayu, kiblat dia banyak. Kiblat banyak, ya. Ini kiblat PAS, kiblat PH, kiblat UMNO, kiblat banyak macam kiblat. Macam mana kita nak bersatu ni, ya? Boleh, ya, boleh. Kalau nak bersatu ni boleh. Macam saya syorkan, boleh banyak parti-parti Melayu banyak. Tapi boleh apa orang kata, affiliate kan semua parti-parti Melayu ni untuk bersatu. Okay, dengan itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ampun maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Saya mohon tuan-tuan untuk beri satu lagi tepukan gemuruh kepada pembicara kita. Alhamdulillah tuan-tuan, banyak kita belajar hari ini ilmu yang kita cerap daripada syarahan daripada pembicara kita, Puan Zahra. Sedang hadirin yang saya kasih sekalian, seperti mana yang telah saya maklumkan dan seperti mana yang telah ditekankan oleh Seri Agung Abim ketika awal syarahan kita tadi, bahawasanya concern kita ialah kita mahu belajar, mencari ilmu, mengkaji. Sebab itu kita tekankan hujah lawan hujah, idea lawan idea. Maknanya insya-Allah lepas ni kita boleh engage lebih, kita adakan dialog dengan masyarakat bukan Melayu dan belum Islam, supaya kita dapat sama-sama faham sudut pandang, sisi pandang yang lain pula. Sedang ini yang saya kasih sekalian, kita dapat dengar macam-macam fakta tadi berkenaan dengan realiti Melayu hari ini, bangsa kita. Maka banyak lagi kerja yang kita kena buat untuk bangunkan umat kita. Jangan hanya sekadar duduk dan marah, kemudian pegang handphone, upload status Facebook dan tak buat apa-apa. Maka kita perlu sama majukan diri kita, majukan anak bangsa kita dan generasi kita. Sedang ada yang saya kasih sekalian,
antara yang saya boleh sebut tadi bagaimana Puan Zahra menekankan bangsa Melayu. InsyaAllah beliau sebut tentang buku baru beliau nak terbitkan, Kehebatan Moyang Melayu, dengan tajuk pun dah menarik. Bagaimana kayanya tamadun bangsa kita satu masa dahulu, dari bidang maritimnya, sejarahnya, Waimah Busana. Hari ni kalau sahabat tengok, di kiri kanan kita ada yang memakai t-shirt, ada yang baju batik, dan yang paling penting ada yang bertengkolok. Semalam ramai juga 2-3 orang yang WhatsApp saya tanya, boleh tak nak pakai busana dan sebagainya. Memang kita galakkan tuan-tuan, tidak ada masalah. Ini ada seninya tinggi, betapa kayanya kita dari segi seni kita, budaya kita. Dan yang paling penting ialah adab budi kita tuan-tuan, akal budi kita. Saya mohon maaf kerana keterbatasan masa tidak ada sesi Q&A. Saya faham semua ramai nak bertanya, tapi kerana kekangan masa, dan saya juga mohon maaf kepada sesiapa yang tidak dapat duduk dan kerana keterbatasan tempat. InsyaAllah doakan kita boleh anjur satu lagi forum di tempat yang lebih besar insyaAllah. Kalau boleh di Istag juga di Dewan Main Hall insyaAllah, Dewan Utama, untuk kita sama-sama dengarkan lagi pandangan tentang ketamadunan ini insyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan, satu poin hujah terakhir untuk saya sebut di sini, bahawasanya sesungguhnya rakyatlah yang mempunyai kuasa yang sebenar. Kerana akhirnya pemimpin datang dan pergi tuan-tuan. Bagaimana Puan Zahra telah menyebut, pemimpin kita yang sebelum ini gagal untuk mempertahankan banyak benda tuan-tuan. Kalau kita nak marah hari ini, banyak benda boleh marah. Tapi akhirnya yang menentukan ialah kita sendiri. Kitalah sebenarnya yang boleh merubah, dan kita yang sebenarnya yang boleh memperbaiki keadaan yang sedia ada. Jadi janganlah kita hanya duduk dan bercakap atau berretorika, sebaliknya kita usaha untuk membangunkan umat. Saya teringat kepada satu syair yang ditulis oleh Prof. Amka. Antaranya sangat penting dalam buku Pemikiran dan Perjuangan Hamka terbitan Abim Press, penyitingnya Profesor Muhammad Sidin Ahmad Ishaq, disebut dengan jelas di sini bahawasanya malang mujur nasibnya bangsa, turun dan naik silih berganti, terhenyak lemah naik perkasa, tergantung atas usaha sendiri. Riwayat lama tutuplah sudah, sekarang buka lembaran baru, baik hentikan termenung gundah, apa guna lama terharu. Bangunlah kekasihku umat Melayu, belahan asal satu turunan, bercampur darah dari dahulu, persamaan nasib jadi kenangan. Rangkap terakhir tuan-tuan, semangat yang lemah buanglah jauh, jiwa yang kecil segera besarkan, yakin percaya iman pun teguh, zaman hadapan penuh harapan. Saya sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul as. Saya mohon tuan-tuan untuk beri satu lagi tepukan kepada pembicara kita. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Istag, kepada UIAM, kerana sudi mengadakan kerjasama sinergi bersama ABIM. Saya jemput wakil daripada ABIM, yang ini Presiden sendiri, Saudara Muhammad Raimi Abdul Rahim. Kemudian kita jemput wakil daripada Istag. Saya jemput Saudara